Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Bermula sekalian kaun situ. Bermula sekalian kaun, mana sekalian makhluk. Kaun istilah sufi dipanggil makhluk. Maka bila ada kaun, Allah Ta'ala dipanggil apa? Mukawwin. Ya. Kalau kita panggil makhluk, maka Allah dipanggil Khalik. Itu regu dia. Khalik mana yang mencipta, makhluk mana yang dicipta. Kaun makna benda yang dikontrol. Maka Allah dipanggil Mukawwin, dia yang kontrol itu semua ni. Allahu yudabbiru samawati wal ard, Tuhan yang mentadbir langit bumi. Bermula sekian kaun itu kita tilik, ya, tilik pada zatnya jua, pada diri dia tu dipanggil Adamun, lagi menutup ia akan wujud nur, dan dengan iktibar tajalli dan zuhur nurul haq. Faham? Diri makhluk ni kita, contohnya kita sendiri, dengan kita tilik pada zat diri kita, ya, kita pandang kita je, kita blok terus, tak nampak siapa di sebalik, ya. Itu dipanggil ru'yatuka wujuduk mani'atun min syuhud ataupun an syuhudi rabbik. Kamu terhenti memandang diri kamu saja, kamu terhijab, tidak dapat memandang yang besar di sebalik. Yang mentadbir sekalian ialah Allah Ta'ala. Bila kamu pandang bayang dia, kamu tak angkat kepala, kamu tak akan nampak Tuhan dia. Kena pandang Tuhan, yang pandang bayang Nabi jadi gila bayang. Kalau dia pandang makhluk dia, Tuhan dia itu gila bayang. Ya, jadi maknanya kita kena angkat tilikan mana ni? Qalbi, bukan zahir ni. Kita nak pakai sini dalam. Sebab yang boleh makrifat Tuhan sebenar ni ialah hakikatul insan, diri hakikat manusia tu. Apa dia? Ar-ruh, sir, qalbi, syarab, fuad, tu semua dalam Quran ada nama-nama tu. Ya, ada pun jasad kita tak boleh kan. Jasad kaki tangan kita luar ni tak. Dia layak dia last kali sumbat liang lahat. Itu jembat dia last tu. Ya, sebab mata luar dengan mata dalam lain. Mata luar dia meninggal makhluk, mata dalam dia memandang Khalik. Ya, al-basar la yara illa al-khalq wal basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk saja, langit bumi. Adapun mata dalam rohani kita memandang kepada Tuhan. Apa mana pandang Tuhan? Syuhud tu maksud dia. Bukan pandang macam kepala. Mana beri tumpuan dia, musyahadah. Itu dalam hadis sahih disebut anta udallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Dua makam di situ dipanggil musyahadah dan muraqabah. Dia akan bahas belakang dia. Jadi bermula sekalian makhluk termasuk kita ni, bila kita tilik kepada zat diri dia jua. Apa makna jua? Tidak yang lain. Mana tidak memandang kepada Allah. Sebab tu kita jangan pakai satu mata. Kita kena buka serentak, dan tiap-tiap saat kena buka dua mata. Mata luar memandang asar kesan kejadian Tuhan, mata dalam tu pandang muasir, yang menguruskan dia apa? Wallah Ta'ala. Baru pandangan kita akan cantik, baru kita duduk stabil. Ya, kalau tidak pandang sebelah aja, rosak ni. Ya, dia akan tenggelam dan hanyut. Ya, dan akhir zaman ada makhluk yang mata sebelah. Siapa dia? Jangan jadi geng dia. Kita kena buka dua mata, dan mata luar buka, mata dalam pun buka. Sebab tu Tuhan suruh tu, kulin suruh maza fis samawati. Sila perhati maza fis samawati, apa yang Tuhan jadikan langit bumi. Mana memati akan kewujudan, kebesaran, keagungan, pentadbiran dia ni. Habis tu, iaitulah dipanggil Adam, lagi menutup ia. Adam mana-mana ain dia, bukan alif tu. Kalau alif dalam itu Nabi Adam, dia ain dalam mim mu'adamun, mana ketiadaan. Ya, lagi menutup ia akan wujudun nur, cahaya makrifat akan tertutup bila kita tersangkut memandang diri kita. Tu. Sebab dia suruh pandang di sebalik belakang tu dia. Ya, kita sebagai membayangi kewujudan Tuhan, maka pandang biar nampak Tuhan, jangan nampak bayangnya. Dan dengan iktibar tajalli, mana pembukaan dan zuhur nuril haq, cahaya kebenaran makrifat tadi, bila kita tepat memandang kehadrat Allah, setelah dia dibukakan dengan sebab dia berusaha. Apa usaha yang paling besar? Dengan zikrullah, tumpuan, istighal, ya. Bila istighal dia naik apa? Al-lazzah, dua. Bila lazat dia naik apa? Al-ishku, tiga. Yang keempat boleh buka. Ya, rafa'tul hijab, aku buka hijab. Sebab dalam semua ibadat, zikir ke, sembahyang ke, baca Quran, apa semua ibadat, kontak dengan Tuhan, kita kena ada rukun yang pertama, istighal, mana tumpu tu betul, concentrate. Sebab dalam Quran sebut wazkuris marabika wa tabattal ilaihi tabtira. Sebut dan ingat Tuhan kamu, nama Tuhan kamu, ingat Tuhan kamu secara tabattul. Apa makna? Fokus betul. Bila fokus ada, dia akan beri, Tuhan akan hadiahkan kita. Itu al-lazzah, kemanisan. Lepas tu dalam semua ibadat kita buat, kita cek ada dapat manis tak?
Kalau buat saja tak ada, itu kena cek balik lah, bahaya. Bila tak dapat mengesan kemanisan, bila lidah kita tak dapat mengesan benda, deria perasa kita rosak. Begitu kalbi, bila tak ada kesan connect dengan Tuhan, bermakna dia ada masalah. Kena cek balik. Yang tukang cek dia pun doktor pakar dia. Siapa pakar dia? Bukan doktor PhD kan. Doktor pakar dia ialah arifina billah, para arif dengan Tuhan, para awliya. Orang ni yang duduk taraf dia. Orang ni kalau zikir dia betul, dia masuk dalam ayat tu, iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Dia sebut nama Tuhan, gam, bergegar rohani dia. Apa gegar? Maknanya dia terjalikan jalal atau jamalullah, ya. Atau di antara dia. Artinya apa? Wujudul haq padanya, iaitu apa? Wujud ia dengan menerang ia. Mana kita pandang saja pada makhluk, kita kena cek rohani kita berjalan tak? Ya. Kalau kita pandang langit, hanya nampak langit. Kita pandang pokok, hanya nampak pokok, macam tu orang lain boleh pandang kan? Ya. Yang mengangkat tu boleh pandang. Kan? Kita jangan, kita ada satu keistimewaan yang tak ada benda lain. Ialah sir dalam kita tu, qalbi tu. Dia boleh menangkap, dan dia telah pernah menangkap dengan cara yang paling hebat dulu, alam zarri. Ketika Tuhan sebut alas birabbikum qalu bala, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua roh jawab sama. Roh orang beriman dan orang yang tak beriman hari ini, ketiga itu semua jawapan dia sama, bala, bahkan. Mana mereka kenal. Sebab tidak ada unsur manik, benda yang menyekat tak ada, hijab tak ada ketika di dunia, tak ada syaitan, tak ada nafsu, tak ada masa tu. Betul-betul roh solid, dia hakikat roh sebenarnya. Ya, tapi bila turun ke dunia, dia masuk alam mulki ni, Tuhan balut dengan sangkar yang ada ya, macam-macam warna, macam bentuk, macam saiz ada, macam rupa ada. Maka Tuhan uji dengan dunia, dengan nafsu, dengan syaitan. Habislah, terbalik macam. Akhirnya Tuhan datangkan hikmat, datangkan Rasul balik, supaya ingat kepada kita balik. Itu hikmah, ya, satu Rasul, kebangkitan Rasul, untuk mengingatkan manusia balik, supaya dia kenal siapa dia, Tuhan dia. Kemudian berkata ia telah bersalah-salahan hal manusia di sini, maka setengah mereka itu, ya, mereka yang tiada musyahadah, man tidak mempunyai pandangan dalaman diri, kosong ya, melainkan segala akuan juga. Yang diingat dalam kepala dia makhluk tak habis-habis. Terdinding ia dengan yang demikian daripada melihat, mana syuhud akan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Mana keperasanan kalbi dengan Allah Taala tak ada. Ya, sebab mursyid saya dipesan mursyid saya dipesan 2 kalimah. Kau jangan berani nak lupakan dia. Oh, dia punya pesan ni macam takut. Ya, kau jangan buat tak perasan dengan dia gitu. Oh, dia sebut tu dia macam, kau jangan buat tak perasan dengan dia. Kita kalau orang besar, tuan bos, kalau orang bawah buat tak perasan, macam kena melompang budak ni kan, kata kan. Depan aku dia buat tak perasan, dia main buat cuai kerja kan, dia tak perasan. Tapi bila perasan ada, dia lain tak nak. Dia tengah buat kerja dia main-main, bos perhati tak perasan, tiba-tiba dia pandang bos tengah tengok dia, terus berubah tak? Berubah. Alamak, bos perhati. Begitulah kalbi kita. Bila dia tak perasan dengan Tuhan dia, bila dia sap, Tuhan tarik kalbi dia perasan, ketika itu dia akan berubah. Suasana roh dia akan berubah. Ya, kita tengok macam mana Tuhan tarik tukang sihir Fir'aun ni. Bila dia berdepan dengan tukang sihir, dengan Nabi Musa, Tuhan tarik dengan melalui sebab dia apa? Dia terjalikan kebesaran dia, pum. Ya, tongkat Nabi Musa tu dia tukar jadi ular, dia sedut habis, ketiga tu bertukar terus. Baru dia perasan kebesaran Tuhan. Terus dia beriman, amantu billah. Fir'aun dia tak heran lagi dah. Itu tarikan jazbah. Allahu yajtabi ilahi mai yasha. Tuhan menarik akan orang yang dikehendaki. Kalau dia tarik kalbi seorang, Tuhan akan berlaku perubahan. Ya, itu dipanggil apa? Syuur, keperasanan. Sebab kita jangan buat tak perasan dengan Tuhan gitu kan. Sentiasa kena ada. Dan itu iman yang paling afdal. Afdalul iman an ta'lamullaha haitsuma kunta. Iman paling afdal, kau sedar, kau perasan akan Allah di mana saja kamu berada. Di rumah, di pejabat, di laut, di darat, seorang, ramai, sentiasa. Dan perasaan ni kerja apa? Qalbi. Jasad tak apa. Buat perjalanan sufi dia nakkan qalbi. Jasad kita sama makhluk tak ada masalah. Dia nak menyaga, nak buat kerja dia. Jadi benda tu halal sudah. Tapi qalbi tu, qalbi dia yang layak untuk sab menghadap Tuhan. Ya, dia layak tawajuh, dia layak muwajahah dengan Ta'ala. Dia ni kita nak jaga, jangan dikotorkan. Itu maksud, sebab dia kena suntik selalu dengan apa? Zikrullah. Dan basuh dia selalu dengan ma'ut taubah wal istighfar, dengan air istighfar dan taubat. InsyaAllah dia akan jadi cantik balik. Habis tu. Dan melihat ia akan wujudullah Ta'ala, bermula orang ini telah sesat di dalam zulmah.
Ya, siapa yang menyandang jawatan yang pertama? Orang kufur yang tak kenal Tuhan, kosong apa tak ada. Dia kerja di hidup dia apa? Makan, minum tu je lah. Sebab orang tanya, dia kerja mu apa? Memakan. Sebut makan pun ada tasdid, memakan itu. Habis lu makan, wah makan mukilija lah. Mukilija mau makan mukilija sama dalam kandang. Kita tak ada. Kita kerja ke makan apa semua kita buat, ujung dia tu titik nokta dia li ibadatillah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Baru dia dapat mana cantik kurniaan dari Tuhan, baru cantik kalbi dia, ya. Sebab orang kafir Tuhan sebut dalam Quran, yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Orang yang tak beriman kafir, dia makan minum macam yang kaki empat tu Quran sebut tu, ya. Sebab minda dia tak ada kerja lain. Sebab tu nak tahu taraf kita bangun pagi apa ingat tuan. Al-ghafil iza asbaha yanzuru ma zaifan, wal akil iza asbaha yanzuru ma zaifanullahu bih. Orang yang lalai ni dia bangun tidur dia ingat kerja dia. Orang mak kerja tak siap tak. Subuh tak ingat lagi kan. Bukan. Orang yang berakil tak, dia bangun dia tidur sap je keluar mulut dia. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'atana wa ilahi nusyur. Mana dia pop kontak dengan Tuhan terus. Alhamdulillah Tuhan sihatkan kita. Apa kata kalau dia bangun tidur mulut sengit kan. Dia bangun tidur tangan tali yang ke stroke macam. Dia terik sekejap pegang. Ada yang padam terus tu ada. Dia tidur terus. Orang rumah tu mana dah keras habis. Pun ada berlaku kan. Jadi maknanya bangun di pagi kita nak tengok nilai iman kita. Kita bangun pagi ingat apa? Kalau dibangun pagi mana dan hilaku, tu iman dan hil ni. Bangun waktu kau tekak aku masam ni tu, tu berat hijau. Ya, bangun tu syukur pada dia. Dia sambung nyawa tu dah baik dah ni. Nikmat besar tu maknanya. Dan terdinding dia dengan dia tadi pada melihat akan wujudul haq, kewujudan Allah yang maha dahsyat. Ini mazhab kebanyakan manusia, banyak orang awam je ni. Satu, dan setengah daripada mereka yang tiada terdinding ia dengan Ta'ala daripada melihat akan wujudul haq, ialah mazhab kebanyakan manusia. Ya, setengah daripada mereka yang tiada terdinding, ya, ia dengan dia, daripada melihat akan wujud. Tak terdinding dengan makhluk semua ni. Inilah mazhab kebanyakan manusia juga. Dan setengah daripada mereka yang tidak terdinding dengan segala akuan makhluk daripada musyahadah akan al-haq. Ya, ini arif billah. Tu sebab Abu Bakar kata, ma ra'aitu syai'ni la wa ra'aitu qablah. Aku tidak buka mataku memandang makhluk melainkan lebih aku dah menghadap dia dulu. Itu iman Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu Rasulullah puji Sayyidina Abu Bakar hebat, ya. La wujna imanu Abi Bakar bil imanil alamin la rajahat imanu Abi Bakar. Kalau ditimbang iman Abu Bakar ni kata Nabi dengan seluruh alam, dan saya lebih berat iman Abu Bakar. Maka rahsia dekat mana? Ma faddala Abu Bakar bi kasrati salawat walakin ma qarra fi batni. Bukanlah lebih Sayyidina Abu Bakar tu dengan banyak semayang dan puasa, dan memang itu dia lebih. Tapi ada satu sir yang ada dalam kalbi. Inilah benda yang kita bincang. Manapun rohani dia tak, nur dia kuat, sentiasa dia tawajuh menghadap ke hadrat Allah. Walaupun jasad dia sama makhluk, tapi rohani dia sentiasa. Maka nak dapat benda tu, dia kena latihan banyak, ya. Zikir kena banyak, mujahadah kena banyak, dan kontrol, ya, racun-racun dalam 7 sudut. Tahu sudut 7 anggota. Mata jangan melihat benda yang dilarang, telinga jangan mendengar benda yang tidak diizinkan, kaki tangan jangan bergerak pada benda yang tidak diridai, dan seterusnya lah. 7 anggota kita kawal, kontrol, itu kita shoot dalam tadi, insyaAllah dia tepat, dia akan pergi mukasyafah, terbuka tadi. Dalil kan nak tahu, gigi suluk pada Naqsyaband dia pakai suluk kan. Masuk suluk dia pegang kat situ kan, pum meletup, jika dia mak terbuka tadi. Dia kalau pegawai kerajaan, semenjak dia kerja 30 tahun, satu kursus pun dia tak nak hadir. Agak-agak ada kualiti tak kerja kan. Satu kursus pun tak ada kerja, tak ada kualiti kerja, gaji pun tak naik. Dia suluhnya, suluh mana dia panggil kursus rohani. Kita nak bagi cas dia supaya dia lebih terang dan lebih mana kedudukan lebih, kualiti dia dari segi makrifat dia dengan Allah Ta'ala, ya. Itulah. Kemudian belum mereka itu pada beberapa makna firqah, maka setengah daripada mereka itu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma ighfir lana fa inna khairal kulli anta min rabbana. Alhamdulillah. Boleh dah masuk tak? Boleh. Start lepas tengah boleh? Boleh. Jam. Goti pun tak bawa, mana usah puji. Itu jam tadi teruk. Allah Akbar.
Alhamdulillah.